Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara atas talian di dalam live Facebook ini untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana saya cuba untuk menghuraikan hadis-hadis yang terkandung di dalam kitab Ar-Riqaq, di dalam satu bab yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kita insya-Allah hari ini akan bermula dengan hadis yang ke-6428 di dalam kitab Ar-Riqaq ini, yang mana kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsani Muhammad ibnu Bashar قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. Hadis ini merupakan hadis yang ke-6428 di dalam Sahih Al-Bukhari, yang bermaksud telah bercerita kepada kami hadis ini Muhammad ibnu Bashar. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Muhammad ibnu Ja'far. Muhammad ibnu Ja'far ni gelaran ataupun laqab yang terkenal. Orang gelarkan dia dengan nama Gundar, yang merupakan anak murid yang paling kanan, yang paling hebat dalam menguasai hadis-hadis tok gurunya yang bernama Syu'bah. Yang mana kata Muhammad bin Ja'far telah bercerita kepada kami Syu'bah. Katanya aku mendengar, Syu'bah kata aku mendengar Aba Jamrah berkata, Zahdam ibni Mudarrib, Zahdam ibnu Mudarrib telah menceritakan kepadaku bahawasanya dia mendengar, kata Zahdam, aku mendengar Imran ibni Husain, Imran ibni Husain radhiyallahu anhu, yang mana Imran ibni Husain merupakan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal. Sesiapa yang biasa membaca hadis, dia biasanya akan jumpa nama Imran ibni Husain, yang mana gelarannya ataupun kunyahnya ialah Abu Nujaid. Kunyahnya adalah Abu Nujaid, seperti mana yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab di Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Imran bin Husain dikatakan oleh para ulama yang membicarakan tentang biografi dia, dia kata dia ni masuk Islam ketika mana berlakunya di tahun berlakunya peperangan Khaybar, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah. Dan dia terlibat dalam peperangan yang banyak, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalau ikut kepada apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Al-Isabah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta supaya Imran bin Husain ini memegang salah satu panji daripada panji-panji ketika mana pembukaan kota Mekah. Dan Imran bin Husain setelah daripada menetap di Madinah, dia pergi berpindah ke Basrah, dan para ulama di Basrah, ulama hadis,
banyak mengambil manfaat daripada Imran bin Husain, dan sebahagian ulama mengatakan di antara sahabat-sahabat yang agung yang pernah turun ke Basrah ialah Imran bin Husain, dan dia meninggal dunia pada tahun 52 Hijrah. Saja saya cerita tuan-tuan serba sedikit berkaitan dengan biografi Imran bin Husain yang merupakan salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita kenal sahabat-sahabat ni, yang mana kalau kita merasakan bahawasanya kita cinta kepada Nabi, paling tidak kita kena kenal sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi, sahabat-sahabat yang berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kadang-kadang orang-orang Islam ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, apabila terasa jauh dengan tokoh-tokoh besar di dalam agama ni, kadang-kadang mereka mengambil hero-hero daripada barat yang merupakan rekaan imaginasi. Dok ambil Avengers, dok ambil Superman, Batman sebagai hero. Manusia perlukan hero untuk dia contohi ataupun untuk dia kagumi. Oleh kerana itulah di dalam Islam ini diceritakan tentang perjuangan nabi-nabi terdahulu, orang-orang saleh, kisah-kisah mereka dan pengorbanan mereka dalam nak memperjuangkan agama ini diceritakan kepada kita supaya kita boleh mengambil mereka ini sebagai contoh, sebagai hero untuk mengisi jiwa-jiwa kita yang memerlukan kepada idola. Kita tak nafilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tokoh yang paling agung lah untuk kita. Tetapi di sana ada tokoh-tokoh yang menjadi orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berjuang, yang telah menggunakan segala tenaga dan daya yang mereka ada semata-mata untuk memperlihatkan kepada kita bahawasanya agama ini adalah agama yang benar. Agama ini merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk menyelamatkan manusia. Jadi bila kita kenal tokoh-tokoh ni tuan-tuan, paling tidak kita tahulah tokoh-tokoh besar kita yang pernah ada di dalam lipatan sejarah. Apa perjuangan mereka, apa kelebihan mereka, apa yang mereka telah lakukan kepada umat, maka setidak-tidaknya kita akan menghormati mereka, dan apabila kita menyebut nama mereka, kita mendoakan kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka dengan sebaik-baik ganjaran dan memberikan mereka dengan syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini merupakan di antara faedah lah bila kita belajar ataupun bila kita hadir kuliah ilmu hadis, selain daripada kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Kerana bila kita baca hadis, lalu je kat nama Nabi kita akan kata sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Begitu juga kita akan lalu kot nama sahabat. Yang mana nama-nama sahabat ni, kalau nama tu glamour, biasalah kita kenal lah. Kalau nama tu kurang glamour sikit, paling tidak orang yang membaca hadis ni diceritalah sikit biografi sahabat yang pernah ada di dalam sejarah Islam, yang telah memberikan pengorbanan mereka kepada agama ini untuk memastikan agama ini sampai kepada kita. Jadi sebab itu bila kita baca nama sahabat, paling tidak kita kenal sahabat ni siapa, masuk Islam bila, tinggal di mana selepas daripada dia berpindah ke Madinah. Paling tidak kita akan, apa perjuangan dia, apa fadilat dia, apa pujian Nabi kepada dia, paling tidak kita akan rasa rindu kepada golongan ini. Kita akan rasa rindu kepada golongan ini, kerana golongan inilah yang menyebabkan agama itu sampai kepada kita pada hari ini. Kita membaca hadis ni pada pagi ni tuan-tuan, tidak mungkin kita akan dapat baca melainkan apabila sahabat mendengarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikannya kepada kita. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sejarah, sebahagian daripada sahabat ini sanggup untuk tidak pergi bekerja, tidak pergi ke mana-mana, hanya duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi ada, di situ dia ada. Seperti mana dalam kuliah-kuliah saya yang lepas, saya telah bercerita bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni dia memang tak bekerja bila Nabi hidup. Kenapa? Kerana dia mengharapkan agar di mana Nabi pergi, di situ dia ada, supaya dia dapat dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dia dapat mempelajari
apa saja yang disebut oleh Nabi dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hadis, dalam salah satu riwayat yang kita akan jumpa nanti, Abu Dzar juga begitu. Dia kata, aku berjalan satu malam dalam gelap, tiba-tiba aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan seorang-seorang dalam gelap. Laisa ma'ahu ahad. Ayamshi wahdahu wa laisa ma'ahu insan. Dia Nabi SAW, aku melihat pada malam itu berjalan seorang diri. Tak ada siapa pun manusia yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Tapi dia kata, famashaitu wara'ahu, aku berjalan di belakang Nabi. Kenapa dia ikut belakang Nabi? Kenapa dia tak panggil Nabi? Kerana dia rasa Nabi SAW nak berjalan seorang diri. Tapi kenapa dia ikut belakang Nabi? Para ulama mengatakan di antara sebabnya ialah, banyaklah sebab. Di antara sebabnya mungkin, sebabnya adalah dia ingin apabila Nabi melakukan sesuatu di hadapan dia ataupun Nabi menyebutkan sesuatu di hadapan dia, paling tidak dia boleh belajar sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ni juga pernah kita tengok di antara Umar dan seorang lelaki daripada kalangan Ansar. Kata Umar, aku sampai ambil turn. Di kalangan sahabat ni ada yang ada kebun tamar yang perlu diurus, ada harta-harta, ada perniagaan. Jadi sebahagian daripada mereka kadang-kadang ada yang tidak mampu untuk hadir majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap ketika dan setiap waktu. Kadang-kadang dia hadir waktu ni, waktu lain dia tak hadir sebab perlu siapkan kebun. Jadi sebab itu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, saya ambil turn. Hari ni aku pergi kerja, esok lelaki Ansar ni pula pergi kerja. Waktu dia pergi kerja, aku pergi hadir majlis Nabi. Waktu aku pergi kerja, dia hadir majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah bersungguhnya golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak menuntut ilmu-ilmu agama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikannya kepada kita. Ini Imran bin Husain, dia kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, khairukum qarni summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik kamu ialah kurun aku, kemudian kurun yang datang selepas mereka. Qala Imran berkata, fama adri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da qawlihi marratain aw thalatha. Aku tidak tahu apa yang disebutkan oleh Nabi selepas daripada perkataan ini, sama ada 2 kali atau 3 kali. Jadi Imran ni dia tak ingat Nabi sebut berapa kali. Summal ladzina yalunahum tu. Sebaik-baik manusia ialah manusia di zaman aku, kemudian zaman yang datang selepasnya. Aku tak ingat berapa kali Nabi sebut tu. Ini amanah ilmu Imran bin Husain, dia tak tahu dia sebut, dia tak tahu. Dia tak ingat dia sebut, dia tak ingat. Bahkan bukan hanya sahabat yang melakukan perkara ini, bahkan ulama-ulama hadis, perawi-perawi hadis yang amanah, perawi-perawi hadis yang thiqah, apabila mereka nak menyampaikan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan sampaikan dengan penuh sifat amanah. Dengan penuh sifat amanah, kerana kita berinteraksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berinteraksi dengan salah satu daripada sumber agama. Jadi kalau mereka tak ingat, mereka tak ingat. Mereka sebut, mereka tak ingat. Walaupun nanti hadis akan datang, nanti kita akan baca. Yang mana tidak ada di dalam riwayat itu yang sahabat lain syak. Memang dia ingat betul. Ini merupakan di antara sifat amanah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata seorang lah, semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersifat udul, bersifat amanah di dalam nak menyampaikan hadis, nak menyampaikan agama kepada kita. Sebab itu Nabi SAW pernah sebut dengan satu hadis yang tegas. Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan kamu sekali-kali mencela sahabatku. Demi Tuhan, Nabi kata, demi Tuhan, fawallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Yang bermaksud, Nabi kata, kamu jangan cela sahabat aku. Demi diri Muhammad yang berada di tangan Tuhan, demi Tuhan yang diri Muhammad berada di tangannya, kalau salah seorang daripada kamu menafkahkan emas sebesar bukit Uhud, masih lagi tidak mampu untuk menandingi pemberian sahabat yang bernilai satu tadahan tangan ataupun sebelah. Maksud Nabi nak kata,
pengorbanan sahabat ni besar. Kalau hari ni orang ada emas sebesar Bukit Uhud dan dia bagi untuk Islam, masih lagi belum dapat menandingi separuh daripada pemberian sahabat yang separuh tangan. Kenapa tuan-tuan? Kerana ada kalanya sumbangan di dalam Islam ini tidak dikira berdasarkan kepada kuantiti. Kerana kalau kuantiti semata-mata dikira, dah tentulah orang kaya lebih banyak dia punya ruang dan peluang untuk infak berbanding orang miskin. Tetapi ada kalanya sumbangan kepada agama ini dikira juga berdasarkan kepada kadar kesusahan, kadar pengorbanan. 1,000 yang diberikan oleh 2 orang. Kalau 1,000 tu diberikan oleh orang yang tak rasa pengorbanan yang besar, mungkin tak sebesar nilainya ataupun pahalanya berbanding dengan orang miskin yang memberikan 1,000 untuk infak fisabilillah kerana pengorbanannya lebih besar. Pengorbanannya lebih besar daripada orang yang bersifat jutawan kalau bagi 1,000. Jadi inilah keadilan Islam. Ya, baik. Sebab itu Nabi SAW tak benarkan kita mencela golongan sahabat kerana golongan sahabat ini telah melakukan segala-gala yang mereka ada di dalam kemampuan mereka untuk menyampaikan agama kepada kita. Kemudian summa yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Dia sebut dah, dia tak ingat, dia tak tahu. Summa yakunu ba'dahum, kemudian berlaku selepas daripada mereka satu kaum yashhaduna wa la yustashhadun, mereka yang kita panggil apa, memberikan penyaksian tetapi mereka tidak diminta untuk menjadi saksi. Nanti saya akan urai, saya terjemah dulu. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, dan mereka ini banyak melakukan khianat dan mereka tidak diberikan amanah. Wa yanzuruna wa la yufun, dan mereka banyak melakukan nazar tetapi mereka tidak melakukan nazar mereka. Wa yazharu fihi musliman, dan terzahir pada mereka ini kegemukan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, yang mana yang mengikut saya di dalam kuliah ini, bila Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini, khairukum qarni, sebaik-baik kamu ialah orang yang berada di kurun aku. Para ulama mengatakan mereka yang berada di kurun Nabi SAW ini ialah golongan sahabat, golongan yang mengambil ilmu direct daripada Nabi SAW. Summa allazina yalunahum, kemudian orang yang berada selepas daripada kurun mereka, yaknilah kurun tabi'i. Kurun tabi'in, siapa dia tabi'in? Kadang-kadang orang Melayu disebut tabi'i kan. Bila disebut tabi'i ni kadang-kadang ada orang kata macam tabi'i ni ustaz macam tak berapa nak tak berapa nak apa orang kata, tak berapa nak elok je dia punya perkataan tu, luar tabi'i, hubungan luar tabi'i. Itu tabi'i dengan ta. Orang Arab sebut tabi'i. Itu ini dengan ta daripada perkataan tabi'a yang bermaksud mengikut. Kenapa golongan ini dipanggil mengikut? Kerana golongan ini mengikuti para sahabat. Siapa dia golongan sahabat? Saya dah huraikan dalam kuliah pada bulan lepas, iaitu mereka yang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Inilah tafsiran yang tepat di sisi ulama hadis, iaitu mereka-mereka yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Bukan melihat tapi berjumpa. Ini perkataan ulama sangat teliti dalam memilih definisi. Dalam nak memilih definisi, para ulama mengatakan siapa sahabat? Mereka yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata jumpa bukan lihat? Kerana ada di kalangan sahabat yang tak pernah lihat Nabi. Ya. Dia tak pernah lihat kerana dia buta. Seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Tetapi, ya, dia dikira sebagai sahabat walaupun tak pernah melihat Nabi. Tapi sebab apa dia sahabat? Sebab dia jumpa Nabi SAW. Mu'minan bihi. Dan dia beriman waktu dia jumpa tu. Waktu dia jumpa tu dia beriman dengan Nabi SAW. Kalau waktu dia jumpa tu dia tak beriman,
Dia beriman lepas daripada dia jumpa, dan lepas dia beriman dia tak jumpa dah Nabi SAW, maka dia bukan sahabat. So nak mendapatkan martabat syarafur ru'yah, nak mendapat martabat kemuliaan sahabat, dia mesti berjumpa Nabi SAW dalam keadaan dia beriman dengan Nabi. Wa mata 'alal Islam, dan dia mesti mati di dalam Islam baru dapat gelaran sahabat. Kalau dia murtad selepas dia jumpa, katalah dia jumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan dia beriman, tiba-tiba dia murtad dan dia mati dalam murtad, maka dia tak menjadi sahabat. Dia tak menjadi sahabat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini definisi sahabat. Nabi SAW kata sebaik-baik manusia ialah orang yang berada di kurunku, yakni kurun sahabat. Maksudnya pegangan agama yang terbaik dalam agama ini ialah mereka yang berada di zaman sahabat yang mengikut Nabi SAW. Summal ladzina yalunahum, kemudian datang golongan yang mengikuti sahabat, iaitu golongan tabi'i. Siapa tabi'i? Mereka yang belajar dengan sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian golongan tabi'i, yang mana mereka ini belajar dengan tabi'i ataupun mengambil ilmu daripada tabi'i. Walaupun Imran bin Husain tidak ingat dan tidak tahu Nabi sebut berapa kali, tetapi dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud yang saya akan baca selepas ini menunjukkan perkara yang demikian. Menunjukkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, agama ini Nabi kata dari sudut yang terbaik, amalan, manhaj, metodologi beragama ialah golongan sahabat. Kemudian golongan tabi'in, kemudian golongan tabi'in. Golongan inilah di dalam Islam yang kita kenal sebagai golongan salafus salih. Yang orang dok panggil salafus salih ni siapa dia? Inilah golongannya, yakni golongan sahabat, golongan tabi'i dan golongan tabi'in. Tabi'in dan golongan tabi'in. Kenapa golongan tabi'in dan tabi'in ni dianggap sahabat tabi'in dan sahabat tabi'in dan tabi'in dianggap sebagai golongan terbaik dalam agama ini? Kerana mereka ini berada dekat dengan Nabi SAW dan mereka hidup di zaman di mana itu zahir bid'ah yang berleluasa. Jadi sebab itu Nabi SAW sangat-sangat memerangi perkara bid'ah di dalam agama. Kenapa? Kerana bid'ah dalam agama ni akan memudarkan agama yang asal, akan memudarkan pegangan agama yang asal yang ada pada individu ataupun masyarakat. Agama tu tak pudar, tetapi pegangan agama yang ada pada individu tu akan pudar apabila dia terlibat dengan bid'ah. Yang mana lepas zaman tu muncul bid'ah yang pelbagai. Muncul golongan Qadariyah, muncul golongan Khawarij, muncul golongan Mu'tazilah, yang mana golongan-golongan ini telah menunjukkan taring mereka. Yang mana pada zaman kemudian sesiapa yang datang selepas daripada itu perlu struggle, perlu untuk mencari yang mana satu yang betul, kerana semua ini mendakwa mereka sebenarnya berada di atas kebenaran, tetapi yang sebenar-benarnya yang berada di atas kebenaran hanyalah mereka yang mengikuti jalan Nabi SAW, seperti mana yang disebutkan di dalam satu riwayat, ma ana alaihi wa ashabi, satu golongan yang selamat kata Nabi SAW ialah golongan yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabat. Sebab itu kita gelarkan diri kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah, golongan yang berpegang dengan sunnah, golongan yang tidak mahu terlibat dengan bid'ah, dan golongan al-jamaah, golongan yang berpegang dengan jama'atus sahabah ataupun jama'atus salafis salih, golongan yang berpegang dengan pegangan yang mana sahabat, tabi'in dan tabi'in berada di atasnya. Kerana mereka inilah yang terbaik. Kerana mereka ni hidup di zaman bid'ah masih lagi belum berleluasa. Kemudian Nabi SAW kata, kemudian datang selepas zaman mereka satu kaum yang memberikan penyaksian, tetapi mereka tidak diminta menjadi saksi. Apa maksud hadis ni? Salah ke kalau kita beri penyaksian kerana kita rasa dia betul sedangkan orang tak minta? Kita tahu dia tak salah dan kita ni memang ada ilmu, dia memang tak salah. Boleh tak kita jadi saksi untuk bela dia? Boleh sebenarnya. Boleh.
Tapi kenapa Nabi kata qaumun yashhaduna wala yustashhadun? Mereka ini memberi saksi, memberi penyaksian, tetapi mereka tidak diminta untuk memberi penyaksian. Kata ulama yang menghuraikan hadis ni, antaranya Ibn Hajar, hadis ni Nabi SAW maksudkan ialah datang satu kaum selepas mereka, kaum-kaum yang tidak merasa, yang tidak peduli dengan bahayanya syahadah, yang tidak peduli tentang bahayanya memberikan penyaksian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, memberi saksi ini satu benda yang besar. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis, Nabi pernah sebut satu perkataan. Isnin lepas saya baca hadis tu. Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ingin tak aku sampaikan, aku beritakan kepada kamu tentang dosa yang paling besar dalam kalangan dosa-dosa besar. Kita tahu dalam Islam ni ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar ni ialah satu dosa yang Allah Ta'ala ataupun Nabi sebut di dalam nas dan diakhirkan ataupun dijanjikan dengan balasan khusus. Sama ada balasan berbentuk balasan dunia ataupun balasan akhirat yang berupa azab ataupun kita kata amaran lah daripada Allah. Siapa buat benda ni dapat benda ni, siapa buat benda ni dapat laknat, siapa buat benda ni dapat azab, siapa buat benda ni dapat murka. Itu merupakan dosa besar. Selain daripada tu, ia merupakan dosa-dosa kecil. Dosa besar, dosa besar ada, dosa kecil ada dalam agama. Dosa kecil boleh diampunkan dengan ibadah. Dosa kecil boleh diampunkan dengan ibadah. Allah Ta'ala akan cuci dosa kecil ni dengan ibadah yang kita buat. Dosa kecil juga boleh gugur dengan kesabaran di atas musibah. Golongan ni, majoriti ulama percaya dosa kecil boleh gugur dengan ibadah, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi dalam banyak hadis. Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis, berjalan kaki pergi ke masjid boleh menggugurkan dosa, ambil uduk menggugurkan dosa, melakukan salat menggugurkan dosa. Man sama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kenapa para ulama kata ni hanya untuk dosa kecil? Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, ketika mana Nabi dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah, Nabi SAW kata, as-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan wal umrah ila al-umrah mukaffiratu ma bainahuma in ijtunibatil kabair, atau kama qala, yang bermaksud salat 5 waktu, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah. Ada riwayat menyebutkan Jumaat ke Jumaat, salat Jumaat ke salat Jumaat, mukaffiratu lima bainahuma. Dia merupakan pencuci bagi dosa-dosa yang berada di antara keduanya. Maksudnya Ramadan kita puasa, kemudian datang bulan-bulan lain, Ramadan puasa lagi. So Ramadan yang kedua akan memadamkan dosa yang berada di antara Ramadan pertama dengan Ramadan kedua tu. Tapi Nabi kata, inistunibatil kabair, selagi mana ditinggalkan dosa-dosa besar. Maksudnya dosa besar tak boleh lah. Dosa besar tak boleh untuk diampunkan dengan ibadat semata-mata. Mesti dengan taubat. Ini yang disebutkan oleh majoriti ulama. Baik. Jadi Nabi SAW dalam hadis ni, Nabi kata, ingin tak aku beritakan kepada kamu tentang dosa besar yang paling besar. Dalam senarai dosa besar ni pun, Nabi nak memberikan isyarat, ada dosa yang lebih tinggi bahayanya daripada dosa-dosa besar yang lain. Maksudnya dosa ni dia tak sama. Level dia atau darjat dia tak sama. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dan dalam dosa besar tu pun ada level-level dia. Iyalah. Itu orang kata apa? Logik lah. Sebab apa logik? Kerana takkanlah dosa syirik sama dengan dosa yang lain. Walaupun dosa syirik dosa besar, dosa mencuri dosa besar, tapi takkan dosa mencuri sama level dengan dosa syirik. Jadi benda ni kita perlu fahami. Maka Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ingin tak aku sampaikan kepada kamu, aku beritakan kepada kamu
tentang dosa yang paling besar di kalangan dosa-dosa besar. Qalu bala ya Rasulullah, sahabat kata bala, kami nak tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, al-isyraku billah. Dosa yang paling besar di kalangan dosa-dosa besar ni, Nabi kata, ialah syirik kepada Allah. Itu yang pertama. Memang syirik kepada Allah ni dosa besar lah, yang menyebabkan seseorang itu akan kekal di dalam neraka Allah apabila dia mati dalam keadaan syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawasanya Allah sekali-kali tidak akan mengampunkan dosa orang yang mati di atas syirik. Siapa yang melakukan syirik, sesiapa yang melakukan dosa yang mana menyebabkan dia terkeluar daripada agama, dia sekali-kali tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam negeri akhirat. Nanti dia akan kekal masuk dalam neraka. Semua benda yang dia buat, semua benda yang dia buat tidak akan menjadi pahala, tidak boleh menjadi pembela dia. Ni janji Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah boleh mengampunkan dosa selain daripada dosa syirik, ya, kepada sesiapa yang dia inginkan. Itu yang pertama, Nabi bagi tahu syirik kepada Allah dosa besar. Kemudian Nabi SAW kata, wa uququl walidain. Di antara dosa yang terbesar di kalangan dosa-dosa besar selain daripada syirik ialah uququl walidain. Perbuatan menderhaka kepada ibu dan bapa. Kemudian Nabi kata, wa qawlu zur au syahadatu zur famazala yukarriruha. Ya, Abu Bakrah kata, Nabi SAW sebut, lepas daripada Nabi menyebutkan di antara dosa yang terbesar di kalangan dosa besar ini ialah menderhaka kepada ibu bapa, Nabi SAW sebut lagi. Nabi kata, wa qawlu zur, perkataan dusta, perkataan bohong, au syahadatu zur, ataupun penyaksian dusta. Penyaksian dusta ni Nabi kata termasuk di kalangan dosa besar. Famazala yukarriruha. Ada seorang sahabat nama dia Abu Bakrah. Abu Bakrah yang dengar hadis ni, dia kata famazala yukarriruha. Nabi sentiasa mengulang perkataan syahadatu zur. Dalam keadaan sebelum tu Nabi duduk, Nabi bersandar, lepas tu Nabi duduk, Nabi kata wa qawlu zur wa syahadatu zur. Nabi kata perkataan bohong, perkataan dusta ataupun penyaksian dusta. Nabi ulang penyaksian dusta sehingga aku mengatakan laitahu sakat. Alangkah baiknya kalau Nabi berhenti sekarang, kerana perkataan Nabi tu sudah difahami. Kerana sahabat ni kesian, Nabi duk ulang benda tu. Sahabat ni sayang kat Nabi, dia tak nak Nabi penat mengulang. Kenapa Nabi ulang? Menjadi tabiat Nabi SAW seperti mana yang disebutkan oleh Anas. Nabi bila nak sampaikan satu benda, Nabi akan ulang. Terutama kalau benda tu penting. Litu'aqala minhu, supaya orang faham daripada Nabi. Para ulama mengatakan Nabi SAW ni bila dia ulang banyak kali dan dia menyebutkan satu mesej tu berulang-ulang, mereka kata yang pertama Nabi sebut tu untuk mereka ambil perhatian. Yang kedua untuk mereka faham, yang ketiga untuk mereka amal. Ada yang kata yang pertama untuk mereka dengar, yang kedua untuk mereka faham dan amal, yang ketiga untuk mereka hafaz. Macam-macam istilah yang kita gunakan. Sebenarnya dalam pendidikan pun memang kita digalakkan untuk mengulang benda-benda yang penting. Sebelum nak tamatkan kelas, kita ulang balik. Kita buat satu kesimpulan, kita recap balik apa yang kita bincangkan, apa yang kita sebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi ulang benda ni supaya para sahabat dok ingat. Di antara dosa yang besar ialah penyaksian bohong, penyaksian palsu. Kenapa? Kerana mungkin ada orang tak rasa penyaksian palsu ni merupakan benda yang bahaya. Orang tak rasa. Sebab apa? Sebab dia ringan di atas lidah. Mungkin dia ringan di atas lidah. Dia ringan je atas lidah. Orang tak perasan benda ni besar. Kenapa? Bila orang memberikan penyaksian palsu ni akan diancam dengan azab yang berat. Kerana yang pertama dia berbohong lah. Dia bohong. Bohong ni benda yang Nabi tak suka. Nabi SAW sendiri mengecam perbuatan suka berdusta. Bahkan Nabi dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi sendiri menyebutkan pembohongan akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan akan membawa ke neraka.
Bahkan sifat Nabi itu sendiri berlawanan dengan sifat pembohong. Di antara sifat Nabi ialah siddiq, bercakap benar. Sebab itu pembohongan merupakan satu benda yang berdosa, yang salah. Itu pertama. Yang kedua, orang yang berbohong, yang memberikan penyaksian bohong dalam mahkamah, dia menzalimi orang yang terkena balasan disebabkan ataupun terkena hukuman disebabkan pembohongan dia dalam mahkamah. Katalah dia jadi saksi, sepatutnya dia bagi cakap betul, dia bohong. Bila dia bohong, orang dok tanya dia, betul ke orang ni bersalah? Dia kata betul, sedangkan orang tu tak bersalah. Kau nampak ke dia buat benda ni, kesalahan ni? Dia kata aku nampak. Maka orang tu akan dihukum berdasarkan penyaksian bohong dia. Bila orang akan dihukum sedangkan dia tak layak untuk terima, Nabi SAW pernah menyebutkan tentang satu azab, iaitu siapa-siapa yang aku bagi kepada dia hak yang bukan hak dia. Kan dalam hadis Nabi SAW pernah sebut, Nabi kata, innama ana basyarum mislukum wa innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum yakunu alhana bihujajihi min ba'd fa aqdi lahu nahwa ma sami'tu minhu faman qaditu lahu min haqqi akhihi syai'a fala ya'khudh innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Yang bermaksud, sesungguhnya aku ni manusia macam kamu, kata Nabi. Dan kamu ni bila bergaduh, bila ada kes apa-apa tak puas hati, datang jumpa aku untuk aku selesaikan. Dan sebahagian daripada kamu mungkin lebih petah bercakap daripada sebahagian yang lain. Mungkin lebih petah bercakap daripada sebahagian yang lain, maka aku berikan kemenangan kes tu pada dia. Siapa yang aku berikan kemenangan kes pada dia sedangkan itu bukan hak dia, maka sebenarnya aku telah memotong baginya satu potongan daripada api neraka. Jadi berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan, kerana sesiapa yang menang kes mahkamah sedangkan itu bukan hak dia, maka dia sedang diancam dengan api neraka. Sama jugalah kalau orang tu menipu dalam mahkamah untuk menang bagi kes dia, ya. Bagi orang yang membantu orang tu pun, bantu orang zalim pun dikira salah lah. Sama macam orang yang memberi penyaksian bohong ni, dia tak sedar dia sedang menzalimi orang. Dia tak sedar dia sedang membantu orang mengambil hak yang bukan hak dia. Ataupun dia sedang memberikan satu penyaksian supaya, ini panas pula hari ni. Dia memberikan penyaksian supaya orang yang tak berhak menerima hukuman mendapat hukuman. Jadi benda ni bahaya dan Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, orang yang memberi penyaksian palsu ni menzalimi orang yang dia berikan kemenangan kes kepada orang tu. Walaupun nampak macam dia bantu dalam dunia, tetapi dia sedang membantu orang ni supaya mengambil hak yang bukan hak dia. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran secara jelas, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kamu jangan berbantu-bantu dalam perkara dosa dan perkara permusuhan. Maka dia tak rasa benda tu sebagai benda yang besar, tetapi benda ni merupakan dosa yang besar. Sebab tu Nabi bangun dalam hadis ni, Nabi ulang berkali-kali supaya kita faham. Jadi golongan-golongan yang datang kemudian ni, mereka ada ciri-ciri ni. Mereka tidak merasakan. Tapi dalam riwayat yang kita sedang baca ni, tak disebutlah golongan itu menipu dalam penyaksian. Tetapi mereka tidak merasakan bahayanya memikul syahadah, memikul penyaksian. Ya? Sedangkan mereka ini bukan orang yang mampu untuk melaksanakan tanggungjawab menjadi saksi. Ya, baik. Adapun satu lagi pendapat ulama, qaumun yashhadun wala yustashhadun, ni mereka kata satu golongan yang nak menjadi saksi tetapi orang tak mau bagi, orang tak minta pun mereka jadi saksi. Ini satu tafsiran. Tafsiran yang pertama tadi saya kata apa? Muncul golongan yang mana mereka tak rasa bahayanya menjadi saksi. Tak rasa besar benda tu. Itu satu. Tafsiran kedua kata muncul golongan selepas daripada golongan tabi'in dan tabi'in ni, muncul golongan yang mana mereka nak jadi saksi
tapi orang tak mau mereka jadi saksi sebab mereka ni golongan yang tak baik. Orang tak percaya kat mereka, banyak bohong. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, dan mereka ini golongan yang melakukan khianat dan mereka tidak diberi amanah. Tak ada sifat amanah tu pada diorang menyebabkan orang tak berani nak bagi amanah. Wa yanzuruna wa la yufun, golongan yang banyak melakukan nazar tetapi tidak melaksanakan. Ini benda yang menunjukkan golongan yang datang selepas daripada mereka ini adalah golongan yang qillatul mubalah li ahkamiddin, kata orang. Ialah golongan yang kurang mengambil penting, kurang mengambil berat tentang isu-isu agama. Dalam bab penyaksian pun mereka ambil mudah, dalam bab amanah pun mereka khianat, dalam bab dah nazar yang sepatutnya kena buat pun mereka tak buat. Wa yazharu fihi musiman, dan terzahir pada mereka ini siman. Terzahir pada mereka ini kegemukan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, adakah bermaksud kegemukan ni benda yang tak betul, benda yang tak bagus? Tak juga sebenarnya. Kerana gemuk tu sendiri tidaklah di orang kata apa, dicela kerana dia tu gemuk. Kerana ada juga di kalangan para ulama yang berbadan besar. Dikatakan ada seorang ulama bernama Muhammad bin Hasan yang merupakan anak murid kepada Abu Hanifah. Dia badan besar sikit, dan dan Al-Imam Syafi'i memujinya. Yang mana Nabi SAW bila sebut wa yadhharu fihi musliman ni, terzahir pada mereka kegemukan ni, bukan Nabi nak mencela gemuk tu secara mutlak. Tetap ada je orang yang dia makan tak banyak pun tapi still badan dia besar kerana baka dia, mungkin kan. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah mereka-mereka yang terlalu mengambil mudah isu agama dan mementingkan syahwat. Banyak makan. Sehingga kan mereka tak ada langsung berfikir tentang bagaimana nak memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tengok hadis berikutnya. Hadis 6429. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdan an Abi Hamzah anil A'mash an Ibrahim an Abidah an Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u min ba'dihim qaumun tasbiqu syahadatuhum aymanahum wa aymanuhum syahadatahum. Yang bermaksud, telah bercerita kepada kami hadis ini Abdan, daripada Abi Hamzah, daripada A'mash, daripada Ibrahim, daripada Abidah, daripada Abdullah. Abdullah ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia ialah manusia yang berada di kurunku. Manusia yang berada di kurunku. Summa allazina yalunahum, kemudian datang kemudian orang yang lepas daripada mereka, iaitu golongan tabi'in. Kurunku ni maksud sahabat Nabi dan para sahabat. Kemudian datang selepas mereka golongan tabi'in. Summa allazina yalunahum, kemudian tabi'in. So Nabi bersebut yang terbaik ni 3 golongan lah. Ini menjelaskan perkataan Imran bin Husain tadi, riwayat Imran bin Husain. Yang mana riwayat Imran bin Husain dia kata dia tak tahu berapa kali Nabi sebut. Tetapi kat sini memang dia bagi tahu dengan jelas. Ibnu Mas'ud ingat dengan jelas, Nabi SAW ingat dengan baik. Nabi SAW sebut 3 golongan, iaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sebab itu bila kita nak baca hadis, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena kumpulkan riwayat. Kita kena kumpulkan riwayat-riwayat hadis daripada Nabi SAW, baru kita dapat penjelasan yang sebenar-benarnya. Kita tak boleh dapat satu hadis terus buat kesimpulan sedangkan kita tak tengok pun riwayat-riwayat yang berbeza. Sesiapa yang membaca kitab-kitab para ulama yang menghuraikan hadis-hadis, antaranya Ibn Hajar dalam Fathul Bari, Al-Aini dalam Umdatul Qari, dan ulama-ulama lain juga, mereka apabila nak mentafsirkan sesebuah hadis, mensyarahkan sesebuah hadis, mesti faham berdasarkan kepada riwayat hadis yang berbeza-beza. Baru boleh nampak mana am dan khasnya, mana satu yang mutlak, mana satu yang muqayyadnya, mana satu yang mujmal, mana satu yang mufassarnya.
baru kita boleh nampak. Kalau kita hanya berpada dengan satu riwayat, mungkin kita tidak akan dapat pemahaman yang sebenar-benarnya. Ini yang ditegaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam perkataan dia, kita kena himpunkan jalan-jalan ataupun jalur-jalur bagi hadis. Tadi Imran bin Husain dia kata aku tak tahu berapa kali disebut. Tapi bila kita tengok Nabi SAW dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, memang Nabi sebut 3 golongan. Memang Nabi SAW sebut 3 golongan. Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ini penting bila kita nak memahami hadis, penting untuk kita tengok riwayat-riwayat hadis yang berbeza. Tengok riwayat bagi hadis yang sama, Imam Bukhari kata macam mana, Muslim kata macam mana, boleh juga kena juga tengok hadis lain walaupun daripada sahabat yang lain tetapi dalam bab yang sama. Saya nak bagi contoh lah, sebab kadang-kadang ada di kalangan kita yang tak pernah faham. Contoh saya bagi Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, Nabi ditanya oleh satu rombongan yang datang kepada Nabi SAW, dia orang tanya Nabi, mata sya'ah, bila kiamat? Dia tanya, bila kiamat? Maka Nabi SAW tengok seorang budak. Anas kata budak tu umur lebih kurang dia. Nabi kata, in ya'ish hadha, kalau budak ni hidup, lam yudrikhul haram, dia tidak akan sampai waktu tua. Anja'akum sa'atukum. Lam yudriku halam hatta taqumu sa'ah. Dia tak akan dapat tua sehingga kiamat akan muncul. Jadi ada sebahagian orang yang menulis dalam bahasa dalam bahasa Arab lah, kitab tu bahasa Arab. Dia cuba untuk mengkritik hadis ni, dia kata hadis ni bohong. Dia kata hadis ni bohong. Sebab apa hadis ni bohong? Dia kata sebab Nabi kata dalam hadis ni, budak ni tak sampai waktu tua kiamat akan muncul. Tapi kiamat tak muncul-muncul pun. Sekarang budak tu bukan kata dah tua, dah meninggal dunia dah budak ni. Tapi kiamat tak muncul-muncul pun. Ini menunjukkan hadis ni adalah hadis yang bohong, tuan-tuan. Dia kata. Tetapi, kenapa jadi macam ni? Sebab dia waktu dia faham hadis ni, tuan-tuan, dia tak mengumpulkan riwayat-riwayat hadis ni. Kerana kalau dia kumpulkan riwayat-riwayat bagi hadis ni, dia akan dapati secara jelas bahawasanya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan kiamat itu bukan kiamat yang ditanya, tetapi kiamat mereka yang bertanya. Kerana kiamat ada dua, satu kiamat kecil, satu kiamat besar. Kiamat besar ni kiamat yang akan hancur dunia ni lah, kiamat kecil ialah kematian. Mana saya tahu benda ni? Bila kita kumpulkan riwayat. Bila kita kumpulkan riwayat, di sana ada tafsiran daripada salah seorang daripada perawi hadis, iaitu daripada Hisham bin Urwah. Dia mengatakan sa'atukum ya'ni mautakum hatta taquma alaikum sa'atukum. Dalam riwayat yang lain disebut budak ni tak akan sampai waktu tua sehingga kiamat kamu sendiri akan muncul, iaitu kematian kamu. Maksud Nabi SAW nak memberikan isyarat dalam hadis ni, kamu tak payah sibuk pasal kiamat yang belum tahu di bila dia akan muncul. Bersedialah untuk kematian yang mungkin kematian tu lagi hampir daripada kiamat yang kamu sedang tanya. Maka tuan-tuan, pentingnya untuk kita memahami hadis dengan melihat kepada riwayat-riwayat yang lain secara holistik. Ini kita panggil pemahaman holistik. Tidak boleh tidak boleh buat kesimpulan dan keputusan berdasarkan kepada satu hadis tanpa melihat kepada hadis yang lain. Baik. Kemudian Nabi SAW kata summa yaji'u min ba'dihim, kemudian datang selepas mereka satu kaum yang mana penyaksian mereka mendahului sumpah mereka dan sumpah mereka mendahului penyaksian mereka. Maksud ini makna yang sama seperti mana yang saya sebut tadi, iaitu golongan yang terlalu cepat. Yang golongan yang terlalu cepat nak memikul satu benda yang besar, sedangkan benda tu benda yang besar tapi mereka tak sedar ia adalah benda yang besar. Ini saya dah huraikan tadi. Baik. Kemudian kita pergi kepada riwayat yang berikutnya, riwayat yang ke-6430. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Musa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Ismail an Qais
qala sami'tu khabbaban qad iktawa yawma idzin sab'an fi batnih wa qala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna nad'u bil maut la da'awtu bil maut inna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam madaw wa lam tanqushum ad-dunya bi syai'in wa inna asabna min ad-dunya ma la najidu lahu mawdi'an illa turab. Yang bermaksud, telah bercerita kepada kami Yahya bin Musa. Kata Imam Bukhari, telah bercerita kepada kami hadis ini Yahya bin Musa. Katanya telah bercerita kepada kami Waqi'. Waqi' ni Waqi' bin al-Jarrah. Katanya telah bercerita kepada kami Ismail daripada Qais. Qais kata, aku mendengar Khabbab. Siapa Khabbab? Khabbab ni adalah Khabbab bin Al-Arat yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal masuk Islam. Dikatakan dia ni antara 20 yang terawal yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman dengan Nabi. Bahkan sebahagian ulama sirah mengatakan dia masuk Islam ni sebagai orang yang ke-6. Ada juga yang kata begitu. Ada yang kata di dalam 20 yang terawal. Dan waktu dia masuk Islam ni tuan-tuan, dia ni kerja dia tukang besi lah, buat pedang. Dan dia dipaksa baring di atas besi yang panas. Sehingga kan ada satu riwayat yang menyebutkan bahawasanya Umar sewaktu zaman dia memerintah, dia ada khususkan satu tempat untuk Khabbab ni duduk. Tempat satu untuk Khabbab ni duduk. Lepas tu Umar kata tidak ada orang yang lebih layak yang boleh duduk di tempat kamu sekarang ni melainkan seorang je. Dia tanya siapa? Bilal. Kenapa Bilal? Dia kata kerana Bilal ni kena seksa waktu dia awal-awal Islam. Kata Khabbab, tak aku lebih berhak. Dia tunjuk belakang badan dia daripada Umar. Umar mengatakan aku tak pernah tengok belakang orang yang seteruk ini dari sudut parut. Kenapa? Kerana tuan-tuan, dalam riwayat tersebut dia kata dia dipaksa baring di atas besi yang panas dan tidak ada yang memadamkan besi itu melainkan hanyalah lemak di badan dia yang mencair. Inilah Khabbab. Dan dialah orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi. Dia kata, ala tad'u lana, ala tastansiru lana, ya Rasulullah, tidakkah kau berdoa untuk kami? Ya Rasulullah, tidakkah kau minta tolong kepada Allah untuk kami? Dia minta kepada Nabi supaya berdoa. Dan cuma pertanyaan dia tu menyebabkan Nabi SAW agak sedikit marah sedikit lah. Tapi dia pun manusia kan tuan-tuan. Dan manusia ni bila kena seksa dalam keadaan dia mempertahankan akidah, dia mungkin terasa berat. Maka sebab tu dia tanya. Dan Nabi SAW berpesan kepada dia, la yutimmanna Allah hadzal amr hatta yasir ar-rakib min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah. Demi Allah, Allah Ta'ala akan sempurnakan urusan agama ini sehingga orang yang berjalan daripada Sana'a ke Hadramaut tak takut melainkan hanya takut kepada Allah. Dan benarlah janji Nabi SAW apabila Nabi SAW berjaya membuka kota Mekah, Nabi berjaya menguasai kawasan-kawasan yang sekitarnya, antaranya Taif dan seumpamanya. Akhirnya Islam menjadi dominan. Akhirnya kerajaan Islam, pimpinan Nabi dan khulafa selepas itu berjaya meruntuhkan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Parsi di Iraq dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini merupakan janji Nabi kepada Khabbab, dan Khabbab ini dia cerita. Qais dia kata aku mendengar Khabbab. Aku mendengar Khabbab waktu tu dia sedang iktawa. Dia sedang melakukan rawatan memanaskan besi. Al-kai. Kai ni panaskan besi, tekap dekat tempat sakit untuk membunuh kuman-kuman yang ada. Dia waktu tu dia melakukan benda ni fi batni, di perut dia. Nabi SAW dalam hadis yang lain larang perubatan menggunakan besi ni kerana dia menyakitkan. Tetapi kalau tidak ada penyembuhan melainkan dengan benda ni saja, maka dia dibenarkan. Ya. Wa qala law anna Rasulullah SAW nahana an nad'u bil maut la da'autu bil maut. Dia kata kalaulah tidak kerana Rasulullah SAW melarang kami untuk kami berdoa dengan kematian, dah tentu aku akan doa untuk aku mati. Dia kata macam tu. Dia kata sebab Nabi SAW ada dalam hadis yang lain, Nabi SAW memang melarang seseorang untuk doa mati.
la yatamanna la yatamanna ahadakumul maut lidurrin nazala bihi. Ya, jangan ada salah seorang daripada kamu ni mengharapkan kematian disebabkan adanya mudarat yang turun pada dia. In kana la budda mutamanniyan. Kalaulah kata dia nak juga berdoa untuk mati ni, doa dengan benda yang lebih beradab, iaitu ya Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa amitni ma kanal maut khairan li. Yang bermaksud, wahai Tuhan, hidupkanlah aku selagi mana hidup tu kebaikan untuk aku, dan matikan aku kalau mati itu lebih baik untuk aku. Kenapa para ulama tak suka kita doa kematian? Kenapa Nabi larang? Para ulama cuba untuk mencari hikmah di sebaliknya. Antara hikmah yang mereka sebutkan ialah, yang pertama, kerana orang Islam ni umur dia adalah medan untuk menambahkan ibadah. Umur mukmin ni lagi panjang, lagi banyak ruang untuk dia beribadah. Tu satu. Jadi jangan sekali-kali pendekkan ruang tu. Jangan sekali-kali pendekkan peluang tu. Itu pertama. Yang kedua, Nabi SAW kata para ulama tak setuju kita ni doa untuk mati disebabkan kita terkena apa-apa musibah dalam dunia ni, disebabkan kerana kita tak tahu apa yang bakal kita temui selepas kita mati. Sedangkan depan kita ni musibah, yang mana musibah ni medan untuk dapat pahala kalau kita sabar. Depan lepas pada ni kalau kita minta mati, mati kita tak tahu kita macam mana. Kita pun tak ingat amalan kita banyak mana. Kita pun tak tahu apa nasib kita. Jadi jangan minta sesuatu yang kita tak tahu, kerana mungkin kita ni banyak dosa yang akan diazab dalam kubur dan azab neraka, na'udzubillah min zalik. Ini disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Tetapi di sana ada pengecualian. Di sana ada pengecualian. Para ulama menyebut boleh untuk mendoakan diri untuk mati jika yang pertama kita takut. Jika kita takut kita ni ditimpa fitnah ataupun ditimpa ujian yang boleh mengganggu agama kita. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi pernah berdoa. Nabi kata, Allahumma in aradta fitnatan biqaumin tawaffani ghaira maftun. Ya Allah, jika kau nak turunkan fitnah pada satu-satu kaum, matikanlah aku dalam keadaan aku tidak terfitnah. Itu boleh. Ya, begitu juga mereka mengatakan dibenarkan untuk minta kematian ni bila nak dapatkan mati syahid. Seperti mana kita tengok dalam riwayat-riwayat para sahabat, antaranya Muaz minta supaya mati dalam keadaan syahid. Okey. Itu tidak menjadi masalah. Jadi Khabbab ni disebut benda tu. Dia kata, sesungguhnya kalau Nabi tak larang kami untuk doa kematian, aku nak doa kematian, dia kata. Aku nak doa mati. Sebab apa? Dia kata sesungguhnya sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlalu, telah meninggal dunia. Walam tanqusumud dunya. Dunia tidak mengurangkan mereka, tidak mengurangkan ganjaran mereka dengan sesuatu pun. Wa inna asabna minad dunya, dan kami yang hidup ni, kami yang hidup di zaman selepas daripada Nabi ni, kami telah mendapat dunia yang mana kami tidak dapati sesuatu tempat yang sesuai untuk dunia yang kami dapat ni melainkan tanah. Apa maksudnya? Dia kata bila hidup lepas daripada Nabi wafat, berlakunya pembukaan wilayah, berlakunya pembukaan wilayah yang banyak, maka dalam keadaan tu dia kata kami dapat dunia banyak, kami dapat harta banyak. Yang mana bila dapat harta banyak, tidak ada tempat yang kami nak letak sesuai, kami nak letak harta ni melainkan tanah. Maksudnya ulama ada dua tafsiran. Ada yang kata banyak sangat harta yang mereka dapat, sehingga tak ada tempat nak simpan melainkan hanyalah di dalam tanah. Sebab dalam rumah dah tak muat. Ada yang kata begitu. Tetapi tafsiran yang tepat ialah begitu banyaknya harta, begitu banyaknya kekayaan zaman tu sehingga tak ada orang nak terima dah pemberian kami, tak ada orang nak terima dah sedekah daripada kami, dan kami tak tahu nak buat apa dengan harta ni melainkan kami bina rumah, sedangkan kami tak perlu, rumah kami dah ada. Jadi itu tafsiran yang tepat, wallahu alam. Kerana ada riwayat yang lain dalam hadis ni memang Khabbab menyebutkan benda ni waktu dia sedang membina satu bangunan.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan, kita bertemu lagi. Terima kasih kepada yang menganjurkan kuliah pada hari ini. Saya tak boleh lama sebab ada appointment pula lepas ni. InsyaAllah kita jumpa pada bulan depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.